Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'i al-mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, anjuran doa di Hulu Gading. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada saudara moderator. Tidak lupa juga kepada penganjur muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kita pada malam yang mulia ini. Juga solat ya. Baik. Katanya antara perkara yang disunatkan adalah waziaratul qubur lirrijal. Disunatkan ziarah kubur bagi lelaki. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim memerintah dan menyuruh kita ziarah kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu memang aku larang kamu untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menziarahi kubur sahabat-sahabat dia. Seterusnya katanya wa tukrahu linnisa, dan makruh wa tukrahu ay wa tukrahu ziyaratul kubur linnisa. Makruh ziarah kubur bagi perempuan. Jadi hukum perempuan ziarah kubur adalah makruh. Kerana perempuan hati dia tidak seperti hati orang lelaki. Maka dibimbangi kedatangan perempuan ke kubur menyebabkan berlakunya peratapan kematian. Maka sebab itulah dilarang perempuan ziarah kubur. Tapi mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, hukum perempuan ziarah kubur adalah makruh. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i waqila tahrum. Tapi di sana ada pandangan waqila tubah. Kata qil diharuskan. Jadi pendek kata, dalam masalah hukum perempuan ziarah kubur ni ada tiga pandangan. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, hukum dia makruh. Kerana alasan yang kita sebut, hati perempuan tidaklah seperti hati lelaki. Dan ia boleh membawa kepada meratapi kematian. Maka perbuatan yang boleh membawa, tapi bukan mesti membawa, boleh ditutup untuk perempuan. Dan perbuatan tersebut hukum dia adalah makruh. Kita mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana ada dua pandangan lagi yang mengatakan haram dan ada pandangan yang mengatakan harus. Sebenarnya ketiga-tiga pandangan mempunyai dalil masing-masing. Sebagai contoh, pandangan yang mengharamkan adalah kerana melihat kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana zawwaratil qubur. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang menziarah kubur. Dan hadis ini dinilai sahih dan hasan ataupun dinilai hasan dan sahih oleh Imam Tirmizi. Jadi atas berpandukan kepada hadis ini, maka segelintir ulama mengharamkan perempuan ziarah kubur. Itu yang pertama. Namun sebahagian yang lain mengatakan perempuan ziarah kubur adalah harus. Kerana melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Tuntutan ziarah kubur ini adalah tuntutan yang umum, tidak hanya dikhususkan kepada lelaki. Kerana dalam suatu hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut fa innaha tudzakkirul akhirah, sesungguhnya ziarah kubur dia mengingati kepada akhirat. Maka tujuan tersebut bukanlah hanya diperlukan oleh lelaki, juga diperlukan oleh perempuan. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Begitu juga dalam kitab dalam riwayat Imam Muslim. Ada seorang perempuan dia menangis dikubur kerana kematian seorang anak. Ada anak dia mati, anak dia yang kecil. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia nangis, Rasul kata ittaqillah wasbiri. Hendaklah mu bertakwa kepada Allah, mu kena sabar. Daripada hadis ni kita dapat faham Rasul tidak melarang dia ziarah kubur. Cuma Rasul suruh dia bertakwa dan sabar, jangan melakukan perkara tersebut iaitu meratap kematian. Begitu juga Aisyah pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul qubur?" Bagaimana yang aku perlu kata ketika aku ziarah kubur? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kepada dia, "Quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin, yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin, wa inna insyaallah bikum lahiqun." Jadi Rasul ajar kepada dia bagaimana perlu yang dia baca ketika dia ziarah kubur. Maka berpandukan kepada hadis ini, sebagian ulama mengatakan harus. Okey, jadi kita sebutlah dalil haram adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Dalil ulama yang mengharuskan ziarah kubur kita sebutlah dalil ini. Pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i dia cuba gabungkan dalil tersebut. Okey. Hadis yang Rasul laknat perempuan ziarah kubur adalah hadis sahih. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegur perempuan yang nangis di atas kubur juga adalah hadis sahih. Dan hadis yang berkenaan dengan Aisyah tanya Rasul bagaimanakah cara aku nak baca ketika aku ziarah kubur juga adalah hadis sahih. Jadi di sana ada hadis yang Rasul melaknat perempuan ziarah kubur. Baik, di sana ada hadis yang sebahagian daripada sahabiat ziarah kubur. Okey, bagaimanakah kita nak gabungkan? Kita kata hukum ziarah kubur tidaklah haram, tetapi makruh, kerana ia adalah madhinnah, tempat sangkaan kuat berlakunya meratapi kematian bagi perempuan, kerana hati perempuan nipis tidak seperti hati lelaki. Ini pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang kata harus, memang betul. Di sana ada pandangan yang mengatakan harus. Dan pandangan yang mengatakan harus sebenarnya adalah pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Dan bukan hanya pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, bahkan sebahagian daripada pandangan mazhab yang lain yang muktamad dalam mazhab mereka. Baik. Dan di sana ada pandangan yang mengatakan haram. Jadi sebenarnya khilaf di kalangan ulama muktabar dalam menetapkan hukum ziarah kubur bagi perempuan. Baik, cuma kalau orang tanya kita, dan kita di tempat kita mazhab yang diamalkan adalah mazhab Imam Syafi'i, maka kita kata makruh. Bagi orang yang nak pergi juga, dia kata ada orang kata harus, dipersilakan. Tapi tanya kita kata makruh. Katanya wa yusallimu zair, dan memberi salam oleh orang yang ziarah. Ini sunat. Wa yusallimu ay nadban. Ataupun wa yundabu ay yusallima. Sunat orang yang ziarah tu dia memberi salam. Memberi salam kepada siapa? Kepada penghuni kubur. Dia memberi salam kepada penghuni kubur. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Aisyah bagaimanakah yang perlu diucapkan ketika ziarah kubur. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Aisyah kata assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Maka itu yang dinamakan sebagai bagi salam. Kita kata assalamu ala ahli al-qubur, pula assalamu ahli diyar, assalamu ala ahli diyari minal muslimin wal muslimat, pula minal mu'minin wal muslimin, pula boleh. Tapi kalau berpandukan apa yang diajar oleh Rasulullah kepada Aisyah adalah assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Baik. Seterusnya,
wa yaqra'u wa yad'u. Dan sunat dia membaca. Dia membaca Al-Quran. Apa hak yang mudah baginya membaca Al-Quran. Sama juga dalam masalah membaca Al-Quran sebenarnya adalah suatu permasalahan yang berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak dituntut dan tidak disyariatkan membaca Al-Quran di kubur. Namun sebahagian yang lain mengatakan sunat membaca Al-Quran di kubur. Antara ulama yang mengatakan sunat adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i dan satu pandangan dalam mazhab Hanbali sendiri mengatakan sunat. Jadi apabila masalah ini masalah khilafiyah, maka bagi orang yang nak baca dipersilakan, tapi perlu kena jaga adab-adab yang ketika berada di kubur. Bagi orang yang tak mau baca pun tidak menjadi masalah. Dibolehkan. Wa yad'u, dan sunat berdoa. Masalah berdoa ini tidak ada khilaf. Sunat kita duduk kubur kita berdoa. Ini tidak ada khilaf. Sebab benda tidak ada khilaf? Kerana jelas disebut dalam hadis. Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Ketika Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah yang perlu aku kena ucapkan ketika aku datang ke kubur? Maka Rasulullah Aisyah ucapkan antaranya adalah yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang terdahulu daripada kalangan kami dan orang yang kemudian. Kan tu doa. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah Aisyah baca As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku bermohon kepada Allah untuk kami dan untuk kamu mendapat afiat. Dalam beberapa riwayat yang lain ada lagi doa-doa yang seumpama itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di kubur. Maka sunat kita baca doa-doa tersebut. Dan tidak disyaratkan doa yang kita baca adalah doa maksum. Yang penting kita berdoa kepada si mati. Dan begitu juga pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengebumikan sebahagian daripada sahabatnya yang meninggal dunia, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada sahabat yang masih hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada ketika itulah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Hendaklah kamu beristighfar untuk saudara kamu ini dan mohonlah dia mendapat ketetapan kerana sekarang dia sedang disoal. Dan jadi berdoa untuk si mati, hukum dia adalah disunatkan dengan kesepakatan ulama. Katanya wa yahrumu naqlul mayyit ila baladin akhar. Haram memindahkan mayat kepada negeri yang lain, kepada tempat yang lain. Jadi ketika seorang tu mati pada satu tempat, sepatutnya ditanam dia pada tempat yang dia mati. Itu sepatutnya. Boleh tak dia nak pindah daripada tempat ni kepada tempat yang lain? Okey, kita cerita pandangan mazhab Imam Syafi'i dulu. Lepas tu kita akan cerita pula pandangan mazhab yang lain. Supaya dia sepatutnya kita tak boleh ceritakan pandangan mazhab lain. Kita ketika kita bincang fiqh mazhab Imam Syafi'i, setiap hujah mazhab Imam Syafi'i kita kena datangkan. Dan setiap pandangan yang menyalahi pandangan mazhab Imam Syafi'i, kita kena patuhkan hujah mereka. Barulah kita betul-betul akan mahir dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita nak menghasilkan malakah fiqhiyah, kemampuan memahami fiqh, khususnya fiqh mazhab Imam Syafi'i, kita tidak boleh mendatangkan pandangan mazhab lain dan menyokong pandangan mazhab lain serta mematahkan hujah-hujah mazhab Imam Syafi'i. Kerana ketika itu kita tidak dapat melahirkan malakah fiqhiyah. Sebab sekarang ini kita fokus kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kalau melainkan kalau kita belajar fiqh muqarrad, perbandingan mazhab, bolehlah kita guna usul tersebut. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada sudut
hukum haram memindahkan mayat kepada satu tempat yang lain. Ketika dia mati pada satu tempat, kita tak tanam di tempat tersebut, kita pergi tanam di tempat lain, hukum pemindahannya adalah haram. Baik, hukum pemindahan tersebut adalah haram. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mati Pahang, tak ada Pahang. Mati Terengganu, tanah Terengganu. Kalau mati Terengganu, balik Pahang, haram. Kalau mati Pahang, tanah Terengganu, haram. Maka itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Cuma katanya waqila yukrah. Kata sebagian ulama makruh. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ada khilaf di antara makruh dengan haram. Tapi sama ada makruh ataupun haram, kedua-duanya dilarang. Kedua-duanya dilarang. Makruh pun larangan, haram pun larangan. Cuma larangan haram adalah larangan yang putus. Baik. Apakah alasan mazhab Imam Syafi'i mengatakan haram memindahkan si mati? Jawapannya adalah kerana pemindahan tersebut akan membawa kepada lambatnya proses pengebumian si mati dan akan membawa kepada meruntuhkan ataupun merosakkan kehormatan si mati itu sendiri. Kerana pemindahan saat itu akan mendedahkan kepada mencerobohi kehormatan si mati. Sedangkan apa yang dituntut kepada kita adalah serga dalam pengurusan jenazah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazah. Yang keduanya adalah kita kena menjaga kehormatan si mati, sebagaimana kata Nabi SAW, kasru 'adhil mayyiti ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang si mati adalah seperti mematahnya pada ketika hidup. Maksudnya penghormatan si mati kita kena jaga sebagaimana penghormatan dia ketika hidup. Maka atas alasan itulah mazhab Imam Syafi'i pandangan mu'tamad mengatakan makruh. Namun pandangan yang kedua mengatakan pandangan mu'tamad mengatakan haram. Pandangan yang kedua mengatakan makruh. Baik. Jadi di tempat kita mati di tempat lain, balik di tempat lain, sebenarnya bermasalah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kita bermasalah sebab kita tanam mana pun hukum dia sama je. Tanam mana pun hukum dia sama je. Kerana apabila orang tu mati, maka dia akan berada pada alam barzakh, alam yang lain. Tanam di mana sama sahaja. Cuma berkenaan dengan masalah pemindahan mayat si mati kepada suatu tempat adalah bukan masalah dilarang mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, namun ia bukan masalah yang disepakati oleh ulama yang mengatakan haram. Bahkan di sana ada pandangan yang mengatakan harus, sebagai contoh pandangan dalam mazhab Maliki. Bahkan begitu juga dalam mazhab Hambali mengatakan makruh kalau tanpa ada sebarang tujuan. Sama juga dalam mazhab Hanafi mengatakan makruh kalau dia tanpa ada hajat. Jadi banyak kata, kalau kita bentangkan pandangan-pandangan ulama, ternyata majoriti ulama mengatakan ada larangan. Kalau tanpa ada sebarang sebab, ada larangan. Majoriti ulama. Cuma majoriti ulama ada pandangan yang mengatakan makruh haram, ada pandangan yang mengatakan makruh. Namun di sana ada segelintir ulama mengatakan harus. Maka sebaik-baiknya elokkanlah buat pemindahan si mati apabila dia meninggal dunia. Illa an yakuna biqurbi Makkah awil Madinati. Melainkan kalau mayat saat itu dekat dengan Mekah ataupun Madinah. Melainkan adalah ia balad akhar saat itu. Ataupun bukan illa an yakuna, melainkan bahawa adalah ia si mati. Gitu. Biqurbi Makkah, dekat dengan Mekah, awil Madinati atau Baitul Maqdis. Jadi tempat ni tempat mulia, maka
بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة. Membongkarnya mayat ba'da dafnihi selepas daripada dikebumikannya, linaqli tujuan untuk pindahkan balik, wa ghairi dan selain daripada pindah, hukum dia adalah haram. Bongkar balik kubur untuk pindah mayat adalah haram illa li darurah, melainkan ketika ada darurah. Cuma masalah darurah ni kita kena tetapkan. Jadi ketika tempat tu adalah wakaf kubur, maka tiba-tiba nak buat pembangunan di situ, tu tidak dibolehkan. Mana benda wakaf tidak boleh kita nak tukar. Wakaf tak adalah milik Allah. Ini pentinglah. Tidak boleh bermudah-mudah lah. Jadi nak buat pembangunan, jadi sampai ke kubur yang wakaf, kita cara lagi buat pemindahan mayat, itu sebenarnya bermasalah begitu. Ujung mayat tu ia tak ada persatuan seperti persatuan Cina. Kalau ada seperti persatuan Cina, memang tak boleh nak ambil tanah dia. Sebagaimana hak yang berlaku di kampung Cina kan. Rumah tu dia nak ambil. Tahu tak tu? Tak tahu. Ni kampung Cina tempat ni. Tak boleh ambil. Sebab dia nak bagi. Gagahnya. Tapi wujud si mati dalam persatuan. Kalau ada persatuan, dia pakat persatuan dia. Mengharamkan orang ambil tanah kubur. Itu cakap gurau, tapi dari segi hukum tidak dibolehkan. Mana boleh kita nak tasarruf benda yang diwakafkan untuk Allah, dia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh dah bermudah-mudah. Letak alasan darurah pada hakikatnya tidak darurah, itu bermasalah. Darurah dia ada dhabit dia. Tidak boleh bermudah-mudah untuk menetapkan ini darurah, ini darurah. Baik. Membongkarkan kembali selepas daripada ditanam, tujuan untuk memindahkan ataupun selain daripada memindahkan, hukum dia adalah darurah, hukum dia adalah haram, melainkan kerana darurah. Contoh bagaimana darurah? Bi an dufina bila ghusl, dikebumikan tanpa dimandikan. Okey, itu terpaksalah sebab wajib mandi. Baik. Au fi ard, ataupun pada bumi, au thawb, ataupun pakaian maghsubain yang dirampas keduanya. Bukan ditanam pada perkuburan yang asal, bukan ditanam di tanah dalam tanah yang dirampas ambil daripada orang, maka dibongkar kembali si mati tersebut. Aw waqa'a fihi mal, ataupun jatuh di dalam kubur harta, atau boleh dibongkar kembali. Jatuh jam radu hok mahal, atau jatuh kunci kereta hok mahal, atau jatuh headset hok mahal, boleh bongkar kembali. Aw dufina li ghairil qiblah, ataupun dikebumikan si mati saat itu tidak menghadap kiblat, maka dibongkar kembali untuk dihadapkan si mati kepada kiblat. Tapi la litakfini fil asah, tapi tidak dibongkar kerana nak mengkafankan. Kerana asal pengkafanan ni untuk menutup si mati. Jadi apabila kita tanam, maka tertutuplah si mati dengan tanam, maka tidak perlu bongkar kembali untuk mengkafankan semula. Cuma perbuatan dengan sengaja tidak mengkafankan si mati ditanam dalam keadaan begitu, hukum dia adalah haram, hukum dia adalah salah. Wa yusannu an yaqifa jama'atun ba'da dafnihi 'inda qabrihi sa'atan yas'aluna lahu at-tathbit. Maksudnya disunatkan bahawa berdiri ataupun berhenti oleh sekumpulan selepas daripada dikebumikan si mati 'inda qabrihi, di sisi kuburnya, sa'atan, dalam satu tempoh, yas'aluna lahu at-tathbit, bermohon mereka itu untuk si mati akan mendapat tathbit, penetapan, akan mendapat tathbit, penetapan, tetap ketika berhadapan dengan soalan munkar nakir, tetap ketika berada dalam kubur. Baik, ini hak yang diperintah oleh Nabi SAW kepada para sahabat dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab musnadnya, yang mana setelah daripada Rasulullah selesai daripada mengebumikan si mati, kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al.
hendaklah kamu beristighfar untuk saudara kamu dan mohonlah untuknya mendapat ketetapan kerana sesungguhnya di sekarang ini sedang disoal. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, ada sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia pesan kepada keluarga dia, kepada sahabat-sahabat dia. Dia kata, "Idza dafantumuni fa aqimu ba'da dhalika hawla qabri sa'atan." Apabila mu tanam aku, maka hendaklah kamu berhenti sekejap di sekitar kubur aku dalam satu tempoh, qadramatun haru jazurun wa yufarraqu lahmuha hatta asta'nisa bikum. Sekadar tempoh disembelihkan seekor unta dan dibahagikan dagingnya. Lama juga bila seekor unta lapar-lapar patut bagi daging. Mungkinlah kita kata dalam 15 minit, 20 minit ataupun setengah jam. Hatta asta'nisa bikum, sehingga aku tenang dengan kamu. Aku tidak kesunyian. Baik. Jadi sebab itulah ulama fiqh kata comel kita duduk sekejap, minta pada Allah Ta'ala untuk si mati dapat ketenangan, dapat penetapan. Walijirani ahlihi tahyiatu ta'amin yushbi'uhum yawmahum wa laylatahum. Dan sunat bagi jiran keluarga si mati menyiapkan makanan yang dapat mengenyangkan keluarga si mati pada hari dan malam mereka itu. Ini sunat juga. Wa yulahu alaihim fil akl, dan dipujuk mereka itu untuk makan. Wa yahrumu tahyiatuhu lin-nabihat, yang haram menyiapkan makanan untuk perempuan-perempuan yang meratapi kematian. Kalau perempuan itu meratapi kematian, tak payah makanan dia. Jangan bantu dia dalam melakukan perkara yang diharamkan. Wallahu a'lam. Seterusnya, habislah kita. Kita habis dah. Juzuk yang pertama. Tak perasan ke habis. Baik. Kita buka dalam ni kita. Kita baca sikit lagi. Baik, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu kitab zakat. Kitab pada menyatakan zakat. Habis berkenaan dengan sembahyang, berkenaan dengan pengurusan jenazah, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan zakat. Dia zakat dalam bahasa Arab pada asalnya, pada dalam bahasa ataupun pada lughah adalah subur dan keberkatan, bertambah kebaikan, al-nubuwwah wal barakatu wa ziyadatul khair, subur, berkat dan bertambah kebaikan. Manakala mengikut istilah syarak, zakat adalah nama kepada kadar yang tertentu daripada harta yang tertentu yang wajib disalurkan kepada asnaf-asnaf yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan dinamakan harta tersebut sebagai zakat kerana harta kita akan subur. Dengan keberkatan kita mengeluarkan zakat. Baik. Seterusnya, kata pengarang kita, bab zakatil hayawan, bab zakat binatang. Kita pada asasnya zakat dia terbagi kedua. Yang pertamanya zakat harta, yang keduanya zakat tubuh badan. Zakat harta yang pertamanya adalah zakat binatang. Innama tajibu minhu fin na'am. Sesungguhnya wajiblah ia zakat minhu minal hayawan fin na'am, pada binatang na'am. Binatang na'am wahia iaitu na'am al-ibil wal baqar wal ghanam, unta, lembu, kerbau masuk dalam lembu, wal ghanam, kambing, biri-biri. Ini yang dinamakan sebagai na'am. Lal khayl, tidaklah kuda. Kuda tidak wajib zakat.
Wal raqiq hamba amdi tidak wajib zakat. Wal mutawallidu min ghanamin wa dhibah, dan anak yang terlahir daripada ghanam. Ghanam ni mungkin kambing, mungkin biri-biri. Ghanam ni dia boleh guna untuk kambing dan boleh guna untuk biri-biri. Jadi anak yang terlahir di antara kambing ataupun biri-biri dengan riba, dengan rusa. Riba sejenis rusa lah. Baik. Jadi tidak juga wajib zakat, kerana dia bukanlah na'am. Itu maksudnya. Jadi kalau binatang kacukang di antara binatang na'am dengan bukan na'am, maka tidak wajib zakat. Jadi tidak wajib zakat. Seterusnya kata dia, wala syai'a fil ibli hatta tablugha khamsan fa fiha syatun. Dan tidak ada sesuatu pun, la syai'a ni tidak wajib zakat fil ibil pada unta hatta tablugha khamsan, sehingga sampai unta cukup unta sebanyak 5 ekor. Jadi kalau unta cukup 5 ekor, lepas tu cukup setahun pula, maka barulah wajib zakat. Jadi kalau orang tu pega unta 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, ada wajib zakat. Tiba-tiba unta dia beranak cukup 5 ekor. Belum beranak cukup 5 ekor, maka bermula haul bagi unta tersebut. Cukup setahun lepas masih lagi 5 ekor ataupun 6 ekor, maka wajib dia kena keluar fafiha syatun, maka padanya seekor kambing. Jadi kalau 5 ekor unta, seekor kambing. Wa fi 10 syatan, dan pada 10 ekor unta 2 ekor kambing. Wa 15 thalathun, kalau 15 ekor unta 3 ekor kambing. Wa 20 arba', dan 20 ekor unta 4 ekor kambing. Jadi 5 ekor seekor, 5 ekor seekor, 5 ekor seekor. Di 5 ekor seekor kambing, 6 ekor seekor kambing, 7 seekor kambing, 8 seekor kambing, 9 seekor kambing, 10 baru tukar per 2 ekor kambing. 11 2 ekor kambing, sampai 14 2 ekor kambing, masuk 15 3 ekor kambing. 16 3 ekor kambing lagi, sampai 18 19 3 ekor kambing. 20 4 ekor kambing. Kalau wa khamsin wa 20 dan 25 bintu makhab, wajib dia kena keluar zakat sebanyak seekor unta betina yang umur Islam. Bintu makhab adalah seekor unta betina yang umurnya adalah setahun. 25. Wa sittin wa thalathin bintu labun, dan 36 seekor unta betina umurnya 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Bintu labun. Wasittin wa arba'in, dan 46 hiqqah, seekor unta betina yang umur dia 4 nak masuk tahun yang ke-5. Itu maknanya hiqqah. Hiqqah ni bukan 4 masuk tahun yang ke-5. Umur 3 tahun masuk tahun yang ke-4, itu baru hiqqah. Hiqqah umur dia 3 tahun masuk tahun yang ke-4. Tidak. Bintu makhab setahun masuk tahun yang ke-2. Bintu labun 2 masuk tahun yang ke-3. Hiqqah 3 masuk tahun yang ke-4. Betul. Wa bintul makhab, dan bintul makhab laha sanah, umur dia setahun. Wal labun bintu labun sanatan, umur 2 tahun. Wal hiqqah 3. Hiqqah umur 3 tahun. Wal jad'ah 4. Jad'ah umur 4 tahun.
Wathaniyah, kalau unta umur 5 tahun. Wasyatu jada'atu dha'n laha sanah wa qil 6 ashhur. Dan syah, seekor kambing, syah tadi, seekor kambing, jada'atu dha'n. Jada'ah daripada biri-biri, maksudnya umur setahun. Laha sanah, umur dia setahun. Wa qila 6 ashhur, kata qil 6 bulan budak-budak. Au thaniyatu ma'z, ataupun thaniyah daripada kambing. Kambing umur 2 tahun, laha sanatan, bagi dia 2 tahun. Wa qila sanah, kata qil 1 tahun. Wal asahu annahu mukhayyarun bainahuma. Pandangan yang asah boleh dipilih di antara keduanya, di antara biri-biri umur setahun ataupun kambing umur 2 tahun. Wa la yata'ayyanu ghalibu ghanamil balad, dan tidak tertentu kebanyakan kambing di tempat tersebut. Kalau kambing tempat tersebut kambing jadi ini, ada kau mesti kena ambil kambing jadi itu, ataupun peliharaan kambing di lain boleh ambil kambing di lain. Wa annahu yujzi'u zakat, dan bahawasanya memadai zakat. Zakar ni maksudnya jantan. Baik, memadai jantan. Nak keluar di atas pun apa? Tidak lebih lagi. Boleh. Wa kadza ba'iru zakati an duni 25, sama juga unta zakat. Sama juga unta zakat. An duni 25, kurang daripada 25. Memadai. Unta zakat kalau kurang daripada 25, dia pada asalnya 25 baru naik, kena keluar seekor unta. Kalau nak keluar seekor unta yang kurang daripada 25 ekor saat itu, boleh. Tak ada masalah. Pada asalnya kena seekor kambing je, atau 2 ekor kambing atau 3 ekor kambing, nak keluar seekor unta boleh, tak ada masalah. Baik, jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada para pengajar. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaian dan telaqi kitab kita pada malam ini. Untuk akhirnya, marilah sama-sama kita menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.